Memang cinta tiada bermakna. Memang cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini harapnya semua murid-murid sihat, uh, dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk menghadiri sesi PDPR Matematik pada hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung dalam pembelajaran bab 10 tingkatan 2 kecerunan. Okey, jadi hari ini kita masih lagi di dalam bab 10 kecerunan garis lurus. Jadi kita pergi kepada tajuk yang sama juga kecerunan tapi menggunakan rumus kecerunan garis lurus pada satah chartes. Okey. Dalam sistem koordinat Cartesian, kecerunan garis lurus yang melalui titik A, XY dan B, XY dapat dikira menggunakan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Jadi dia ada kaitanlah antara dalam satah chartes tu dengan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Jadi ini adalah contoh bagi kecerunan. Okey, jadi kecerunan dengan menggunakan simbol M sama dengan Y tolak Y per X tolak X. Okey, jadi dalam erti kata lain, Y tolak Y ini ialah jarak mencancang. Okey, jarak mencancang ni maksudnya Y tolak Y. Y tolak Y. Manakala jarak mengufuk, X tolak X. Okey. Dia ada kaitan lah. Maksudnya kalau diberi koordinat, dia suruh cari jarak mencancang, senang aja. Y tolak Y. Kalau disuruh cari jarak mengufuk, maksudnya X tolak X. Okay. Alright. Jadi kita pergi kepada contoh yang keempat. Okay. Daripada buku teks lah, cikgu ada buat penambahan contoh lah ni . Jadi dia minta kita nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi pasangan titik yang diberi. Jadi dia beri dua titik tu. Okey, koordinat yang pertama ialah 7, -2 dan koordinat yang kedua ialah 2, 2. Jadi kita nak cari jarak mencancang. Okey, jarak mencancang Y tolak Y. Okey, jarak mencancang kita boleh cari dia melalui Y tolak Y. Okey. Macam biasa kita akan labelkan dulu mana satu X, mana satu Y pada koordinat diberi. Jadi mestilah dapat bermula dengan X, Y. X, Y. Jadi baru kita cari jarak mencancang dia. Okey, jarak mencancang Y tolak Y. Jadi sama dengan -2 tolak 2. So, jarak mencancang dia ialah -4. Okey. Kemudian dia suruh kita cari jarak mengufuk. So, jarak mengufuk. Okey. Kita boleh cari dengan koordinat X tolak X. Okey. Jadi, X kat sini ialah 7 tolak 2. Yang kedua ialah 2. Jadi 7 tolak 2 ialah 5. Okay, alright. So ini dia suruh kita cari jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jadi dia minta kita tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat yang berikut. Okay. Jadi tentukan kecerunan bagi pasangan berikut. So A diberi dua koordinat iaitu A dan B.
koordinat A 3, 1 dan koordinat B 6, 7. Jadi kita buat dulu soalan A. Okey, jadi dekat tepi ni cikgu dah letakkan rumus-rumusnya lah. Okey. M ni maksudnya kecurunan sama dengan jarak mencancang per jarak memufuk, atau kita boleh gunakan rumus iaitu Y tolak Y per X tolak X. Jadi penyelesaian dia untuk tentukan kecurunan ini, jadi macam biasa kita tentukan dulu X dan Y bagi setiap koordinat. Jadi koordinat A kita letakkan dulu X, Y. B juga kita letakkan X dan Y. Kemudian baru kita masukkan dalam rumus. Okey, jadi kita guna rumus. Jadi kecurunan AB. Okey, AB ni maksudnya inilah A ke B. Okey, kita buat tulisan kecil je kat tepi tu. Okey, sama dengan jadi Y tolak Y. Okey, atas mesti Y tolak Y per X tolak X. Jadi kita dah labelkan tadi Y tolak Y. So 1 tolak 7. 1 tolak 7. Per X-nya XA ialah 3 dan XB ialah 6. So 3 tolak 6. Jadi sama dengan 1 tolak 7 kita akan dapat negatif 6. Per 3 tolak 6 kita akan dapat negatif 3. Jadi bila kita tekan kalkulator, negatif 6 per negatif 3, kita akan dapat jawapannya ialah 2. Okey, boleh? Dia mudah sahaja untuk cari kecurunan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B pula. Okey, B pun sama juga, dia suruh cari kecurunan bagi koordinat P dan Q. Jadi kita labelkan dulu pada koordinat tu nilai X dan nilai Y. So X, Y, X, Y. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Jadi M maksudnya kecurunan P, Q. Okey, sama dengan mesti rumusnya Y tolak Y per X tolak X. Okey, Y negatif 1 tolak 5. Manakala, per X tolak X. Per X tolak X ialah 4 tolak 3. Jadi sama dengan negatif 1 tolak 5 kita akan dapat negatif 6 per 1. Okey, 4 tolak 3 ialah 1. Jadi tekan kalkulator kita akan dapat kecerunannya ialah negatif 6. Okey. Okey, boleh ya? Alright. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada yang seterusnya. Jadi kalau macam ni, kan, dia beri garis lurus dalam graf. Okay. Jadi soalannya sama juga. Hitung kecurunan satu garis lurus yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. Jadi dia dah beri A ni koordinatnya 3, 6. Jadi awak labelkan dulu. Bukan labelkan, maksudnya letak dulu X dengan Y dia. So ini ialah X, ini ialah Y. Jadi kalau awak perasan, okay, garisan yang warna pink ni dia akan kena pada yang O ni. O ni kita panggil dia ataupun kosong ni sebagai titik asalan. Okay. Jadi ini ialah titik asalan. Okay. Kalau dia kalau garisan tu kena pada titik O ni, kat sini dia kena pada kat sini. Bila dia kena kat situ, ini namanya titik asalan. Okay. Bila titik asalan, koordinatnya 0, 0. Okay. Jadi bila koordinatnya 0, 0, kita boleh labelkan X dengan Y. Alright.
Kemudian baru kita cari kecerunan. Jadi kecerunan dia, okey. Kecerunan mestilah guna simbol M. Okey, O ke A. O ke A. Okey, sebab kita mula daripada kiri lah. O ke A. Kalau macam ni, kalau contoh kat sini C. Jadi C ke O. Contohnya macam tu. Okey. Alright. Jadi kita sambung. Jadi kecerunan mestilah Y tolak Y per dengan X tolak X. Okay. Jadi Y tolak Y. So, 0 tolak 6. Okay, sebab mula kita buat daripada kosong dulu, asalan. Okay. Jadi 0 tolak 6 per 0 tolak 3. 0 tolak 3. Jadi 0 tolak 6 sama dengan negatif 6 per 0 tolak 3 negatif 3. Jadi bila awak tekan kalkulator negatif 6 per negatif 3, kita akan dapat jawapannya 2. Macam tu je. Okay. Jadi untuk kecerunan menggunakan rumus untuk sata cartes mudah saja. Okay. Awak kena tahulah koordinat bagi dua titik yang diberi, dua titik yang disuruh cari tu. Okay. Jadi untuk itu saja pada pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Jaga diri, jaga SOP, ikuti SOP. Okay. Jadi diharapkan murid-murid dapat jelas dalam subtopik pada hari ini. Jadi itu sahaja. Berjumpa lagi di lain hari dalam PDPR Matematik bersama dengan siapa? Dengan saya, iaitu Cikgu Farha. Sekian. Terima kasih.